wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam beban, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku sambutmu walau engkau jatuh. Menantikan kamu bagai bulan jatuh ke bumi hanya dalam mimpi. Saat kau melupakan, namun ku tetap setia mencintamu tanpa kata. Begitu berat ku fahami kamu. Akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku sambutmu walau engkau jatuh. Menantikan kamu bagai bulan jatuh ke bumi hanya dalam mimpi. Berat ku fahami kamu. Akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, akulah yang selalu menunggumu. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, dan akulah yang selalu di sisimu. Ku sambutmu walau engkau jatuh. Ketika kau dalam gelisah, waktu kau dalam rebah, dan akulah yang selalu di sisimu. Aku sambutmu walau engkau jatuh. Aku sambutmu walau engkau jatuh. Wow, itu dia persembahan pembukaan daripada Ahmad Fadlin dengan lagunya Tetap Setia. Kita akan bersama dengan Ahmad Fadlin sebentar lagi untuk kita kongsikan single terbaru daripada beliau, dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton-penonton wanita hari ini yang terus dan tetap setia menonton kami setiap hari di Kaca TV secara langsung, di Tonton HD dan juga secara langsung di Facebook WHI TV3. Baik, 12 Mei hari Jumaat, penuh berkat, penuh rahmat. Kita masih lagi berada dalam bulan Syawal. Kami harap anda terus ceria bersama dengan kami, dan
seperti mana Fiza katakan, tetap setia bersama dengan kami. Dan bila saya tengok Fiza ni warna oren saya ingat. Macam buah oren. Oren tangerine jangan bukan. Saya bukan buah. Bukan buah. Okey, dan saya kira hari ini juga seperti yang kita dah war-warkan dari semalam, di beberapa negeri hari ini dah pun mula bercuti. Dan pasti ada pelbagai aktiviti yang anda rencanakan bersama dengan seisi keluarga. Mungkin di waktu ini dah di penghujung Syawal ni kan, ramai juga yang mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama berkumpul dengan keluarga ataupun buat gathering dengan rakan-rakan sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah menengah dan macam-macam lagi. Dan di kesempatan inilah juga kadang-kadang kalau kita ada waktu yang terluang tu Fahrin, kita jenguk-jenguk dan tanya khabar lah. Mungkin insan-insan yang dah lama kita tak tanya khabar. Betul, kerana bulan Syawal ni antara bulan bukan saja yang terbaik, tapi di mana kita terus mengeratkan silaturahim dan mencari masa untuk terus mengumpul memori-memori indah bersama. Betul, mengimarahkan lagi ikatan dan juga hubungan itu. Sebab kadang-kadang kita dah lama tak tanya khabar. Sedar-sedar kawan kita dah tak sihat. Sedar kawan kita dah pergi dahulu meninggalkan kita dan sebagainya. Jadi inilah juga di kesempatan ini, hari raya ni lah waktu yang sesuai mungkin untuk kita bertanya khabar lama yang orang tak tanya. Kalau mungkin dulu kita tak bersua muka, bermasam muka, bergaduh ke, tak sempat bercakap dan sebagainya, di kesempatan Syawal inilah kita ambil dan luangkan Syawal ini, kesempatan ini dengan terbaik sekali untuk kita merapatkan lagi hubungan kita. Okey. Tapi Fiza, saya rasa saya tahu kenapa awak pakai baju ni. Saya tahu. Awak tak tahu ke? Takkanlah awak tak tahu sebab ada orang menang emas lah. Ya, baik. Ini dia simboliknya di mana kita ingin mengucapkan tahniah kepada skuad terjun negara yang menyapu bersih pingat emas Sukan C di Kemboja. Sebab tu awak pakai warna oranye ni. Betul lah. Ini semangat kita nak kongsikan kepada skuad terjun negara kita. Okey, kita juga bila bercakap tentang tadi kita dah cakapkan hujung minggu kadang-kadang kita nak bawa anak kita keluar, keluarga ataupun kita nak pergi menghadiri rumah terbuka dan sebagainya. Ini antara faktor penting yang kita kena dan perlu ambil kira. Ini kerana telah pun diwar-warakan di media sosial dan juga di kaca TV dan sebagainya tentang keadaan cuaca negara yang dijangkakan panas hingga ke Julai nanti. Dan di kesempatan ini juga kita harus tahu tentang keadaan anak-anak. Khususnya bagi individu yang ada anak kecil macam Fahrin ataupun anda penonton-penonton kan. Kalau anak-anak anda menunjukkan gejala seperti demam, letih ataupun lesu, pernafasan tidak normal dan juga sawan, segeralah dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan. Okey, ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman peribadi saya. Untuk anak-anak ni sebenarnya anda kena di keadaan begini atau situasi begini, kita perlu ambil tahu dan kita sentiasa perhatikan dan sentiasa tanya sama ada dah minum air belum, lihat sama ada sebarang perubahan-perubahan kecil. Kerana ada juga di antara macam situasi saya sendirilah, saya memantau suhu anak tetapi keadaannya tidak berapa sihat. Dan juga para pakar perubatan berpendapat bahawa sebenarnya perhatikan simptom dan jangan hanya pada suhu mereka suhu badan sahaja. Betul, saya setuju dengan itu sebab kadang-kadang kita fikir tak demam, tak ada apa ni. Tapi saya suka bila adik saya dia didik anak dia, anak buah saya Faik ni, setiap 1 jam dia memang akan minum air kosong. Jadi setiap 1 jam dia akan tengok jam untuk minum air kosong. Jadi kita bekalkan anak kita dan ini kita bukan bercakap tentang anak-anak saja. Tapi kalau cakap tentang kesihatan ini, kita juga kena jaga diri kita. Kadang-kadang kita perlu bekerja di kawasan luar, kena berpanas dan sebagainya. Sebab tadi Fahrin dah kongsikan dengan Ali tadi kan, dia kata dalam kereta pun panas. Betul tak? Malam saya tengok 37 kereta saya aircon tu tak sejuk pun. Okey. Di kesempatan ini juga sebenarnya kita nak ucapkan selamat Hari Jururawat Sedunia. Okey, kepada kesemua para jururawat di Malaysia khususnya, dan mereka adalah para frontliners yang terus dihargai. Dan dalam keadaan-keadaan seperti mana kita katakan tadi, ramai tidak sihat, bergejala dan sebagainya, mereka inilah antara insan-insan pertama yang memberi bantuan dan rawatan kepada kita. Betul, banyak betul jasa dan juga bakti mereka ni. Dan di kesempatan ini saya juga nak ucapkan terima kasih lah. Kalau dulu kan saya jaga arwah kakak saya dekat hospital, nak ucapkan terima kasih kepada jururawat yang bertugas di Hospital Tengku Puan Rahimah, di Hospital Shah Alam, di ward ICU, nefro dan sebagainya. Yang sebagainya yang kalau kita lihat mereka ni bekerja kadang-kadang anak sakit kat rumah pun tapi tetap menunaikan tanggungjawab bersama demi tanggungjawab untuk menjaga pesakit-pesakit. Mereka penuh keikhlasan, penuh kasih sayang. Saya bayang awak pun kalau jadi seorang matron, orang matron yang memang hebatlah. Okey. Itu kita tinggalkan ke tepi dahulu. Hari ini kita nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton, tapi kami nak kongsikan satu topik ini tentang pentingnya untuk kita memilih pasangan. Pasangan yang macam mana harus kita pilih, itu akan kita kongsikan selepas ini di WHI. Seperti biasa kami galakkan kepada anda untuk terus berkongsi komen dan juga pendapat anda di Facebook kami, Instagram dan juga TikTok kami sebenarnya yang tertera. Dan pasangan sekufu ni sangat penting. Kita kena ingatlah satu benda. Siapa? Lawyer, magistrate? Okey, kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Aku nak beritahu ni. Kau jangan dekat dengan anakku sebab kau tak layak untuk dia. Kau tahu? Ni bisnes ni. Bisnes kecil macam ni. Sekali je kau buat macam ni. Boleh hancur semua itu. Kau faham? Faham. Kau ni memang perempuan kaki kikis tau. Mana? Ya, mana? Kenapa ni? Dengar Bonda baca ni. Intan Najihah binti Abdullah. Maklumat bapa tidak diperolehi. Bapa dia Zakaria bin Ahmad kahwin dengan Indah binti Harun. Tapi kenapa nama dia binti Abdullah ya? Mana Bonda dapat semua ni? Oh, bapa dia mati kemalangan. Kemalangan sebab? Apalah. Ni dijaga oleh mak cik. Oh, problem child. Teruk ni kat kampung ni. Bonda apa ni semua ni? Bunda cakap apa ke Bunda? Mana ada aibnya kawan dengan dia? Sekarang tengok dalam dokumen tu. Jelas-jelas yang Bunda jumpa. Bonda, Bunda. Bunda, keturunan tu penting tau. Arwah ayah selalu kata kan, kalau nak cari perempuan untuk buat isteri, cari yang jelas-jelas keturunannya. Bonda berapa kali dah? Mendebarkan Kau dapat buat betul macam tu. Awak ingat tak dulu awak pernah tanya saya? Awak ingat Saya? Awak tak ingat tak awak tanya saya macam Fiza, awak nak ciri mak mertua macam mana? Oh, ya. Saya ingat. Ada nak sebut sekarang ke? Sebab tu saya jawab macam takutlah yang macam tu. Okey, ini kita gurau-gurau saja dan saya kira ini mungkin berlaku dalam kalangan penonton-penonton kita yang mungkin mempunyai masalah yang sama ataupun sebegini. Tentang kadang-kadang bila nak mendirikan rumah tangga dah bercerita setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun pun ada. Tapi bila nak mendirikan rumah tangga tu ada perkara-perkara yang tidak membolehkan mereka untuk mendirikan rumah tangga disebabkan oleh faktor-faktor. Mungkin ibu ataupun keluarga mentua ni tak berapa berkenan, disebabkan oleh perbezaan status, perbezaan taraf pendidikan ataupun taraf faktor demografik dan sebagainya. Ini kita gurau-gurau, kita gelak-gelak, tapi ini berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Ya, sebab hari ini kita akan bincangkan ni kat perkahwinan pentingnya pasangan sekufu. Sekufu tu kalau perkataan kufu tu maknanya adalah darjat ataupun taraf. Tapi inilah kita nak tahu betapa pentingnya dan juga bagaimana kita boleh memupuk sebenarnya kalau kita dah berada dalam satu-satu perkahwinan itu sendiri. Baik, bersama kita pada hari ini pasangan selebriti kita Fazrin Rafi dan isterinya Sharifah Marlina. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Dan juga Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Senyum je semua. Alhamdulillah. Masih lagi beraya ke? Masih lagi. Masih lagi masalah baju pun raya. Maklumlah yang dua ni pula sibuk hari masak raya. Okey, baik, kita nak tanyakan pada doktor terlebih dahulu lah. Sekufu. Pentingnya pasangan sekufu. Orang kata kalau jodoh ni dah jodoh lah. Betul. Tapi apa kita nak kata atau ulas tentang pentingnya sekufu? Okey, bila kita kata perkataan sekufu, maknanya sepadan, setara. Bila kita sebut tentang sekufu ni sebab memang dalam Islam pun Nabi SAW memang anjurkan dalam Islam untuk cari pasangan yang sepadan, yang setara. Sebab kalau kita lihat pasangan itu terlalu jauh, jurang perbezaannya terlalu besar, maka akan sukar untuk melayari bahtera perkahwinan itu untuk mencari persefahaman. Bukan tak boleh, tetapi mungkin mengambil masa yang lama. Kan sebab bila sekufu tu dia kena ambil kira tentang latar belakang keluarga. Sebab itu kalau kita tengok ada orang, kalau orang lama-lama kan, bila Said nak cari Sharifah juga kan. Kalau katakan Said Fazrin Tengku nak cari Tengku, Raja nak cari Raja kan. Jadi sebab apa? Sebab kadang-kadang mereka tak nak kehilangan nama-nama keluarga tu tadi. Sebab tu dia cari dalam circle ataupun orang yang berdekatan. Tetapi bukan setakat nama atau status kedudukan saja. Dia boleh sekufu dari segi pendidikan, latar belakang pendidikan. Seorang yang berpelajaran tinggi, ambil seorang yang di peringkat sekolah tak habis belajar. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi nanti dalam keluarga, dalam bercakap, nanti mungkin yang ini tak boleh nak bawa diri dalam majlis.
ataupun cara bercakap tak sama, kan? Mungkin dari segi tak sekufu, dari segi budaya, dari segi pendapatan. Yang ni pendapatan lebih, yang ni pendapatannya kecil. Jadi banyak benda, kalau tak sekufu, tiba-tiba jodoh tu tak sekufu, maka perjalanan tu panjanglah untuk saling memahami. Okey, tadi doktor kata pendapatan lebih, pendapatan kurang. Ini pendapat saya. Punchline dia. Saya punya soalan apa boleh? Silakan. Kita ni soalan Farin sebenarnya. Nak tanya kepada Marina dan juga Fas sendiri lah. Anda rasa anda berdua ni sekufu ke? Oh, dia untuk saya lah kan. Awal-awal tu berkungfu dulu. Kita kungfu. Awal-awal tu berkungfu dulu. Ada towards the end, bukan the end, towards sekarang ni dia dah macam sekufu sikit lah. Dah nampak lah sinar-sinar dia. Kira paling susah saya masa bertunang itu. Okey. Pertunangan tu rasa macam berkungfu selalu. Sebab kalau boleh dikongsikan. Saya bagi contoh lah sebab kita masa tu artis kan. Sebab masa yang saya bertunangan ni kira saya memang baru tengah naik. Sparky, yes. Masa tu kan kira dia kenal saya pun waktu saya tengah top form lah kira. Ngacak. Jadi kehidupan dia ni kiranya budak sekolah agama semua kan. Ustazah lagi kan. Tapi ikut cara kehidupan artis ni, bila di set, bawa dia pergi set, dia nampak, macam ni kehidupan set. Bukanlah kehidupan tu macam kita bersalam antara lelaki perempuan semua kan. Dia nampak macam benda tu. Macam ni Lepas tu kan betul ke ni pasangan aku agaknya ni kan. Nampaknya bila ada artis perempuan yang isap rokok semua macam macam ni benda tu macam benda baru untuk dia. Tapi macam untuk kita macam itu normal. Lepas tu masa dia bila dia cakap kan, lepas ni I tak nak you pegang ni. Mati aku, ni kerja aku. Macam mana aku nak cakap director dah lah baru lagi kan. Tak boleh pegang perempuan. Sudah. Kan? Lepas tu nak salam pun dah tak boleh. Macam mana ni Sampai kadang bila jumpa artis perempuan kadang tu, Abang Fas yang tu kan. Takut. Kita jangan cerita banyak sangat. Aduh. Habis expo je dah. Dia faham. Kita faham. Orang pun takut. Betul. Sikit aku tengok dia. Tak perlu. Nampak perlu betul. Tapi yang menariknya di sini, kita nak tanya pada Mar sendirilah. Di sini kira kita perbezaan dari segi taraf mungkin persepsi ataupun perhatian ataupun pandangan kita terhadap kehidupan, betul. Jadi di situ kita dah nampak ini mungkin pasangan aku. Ada sekufunya tapi ada yang tidak. Okey, dah berada dalam perkahwinan, bagaimana mencari kesekufuan itu? Macam mana awal-awal tu memang susah. Admit memang masa bertunang tu macam dia cakap lah memang banyak sangat masalah. Tapi pada saya pula bila saya rasa okey, saya dah pilih pilihan hidup, kena terima, lepas tu kita perbaikilah, maknanya berbincang. Mana bahagian mana kita boleh repair, kita repair. Mana yang dia boleh bagi, dia bagi. Mana yang saya perlu bagi, saya bagi. Maknanya kita dah set. Okey, yang ini kita punya pilihan, kita kena terima. Jadi saya belajar cara dia. Slow-slow mana yang boleh ubah, kita ubahlah. Okey. Uruskan. Uruskan. Saya suka mengambil tentang jodoh kita terima dan perlahan-lahan kita mencuba. Ini usaha yang kita lakukan untuk mengimarahkan lagi hubungan kita, nak menyemarakkan lagi ikatan cinta dalam hubungan rumah tangga. Bila kita cakap tentang sekufu tadi, doktor dah kongsikan tentang antara faktor-faktornya selain daripada latar belakang keluarga, laras pemikiran dan juga tahap pendidikan kita. Orang putih kata wavelength lah. Kadang-kadang kalau wavelength tu tak sama, dia susah juga kan. Yang ni cakap A, yang ni cakap Tom, yang ni cakap Jerry. Susah juga, tak ada titik tengahnya. Tetapi daripada apa yang Fazrin dan juga Marina kongsikan ini tadi, doktor, kita melihat bahawa sekufu itu juga boleh dipupuk. Betul. Sebab kalau kita perhatikan, pertamanya sekali siapa kita untuk menidakkan jodoh. Kalau sudah dijodohkan, maka kita sudah terima. Dan seringkali saya kata, kita terima pasangan kita ni tanpa syarat. Maknanya kita kena memahami, terutama bila sudah ada berlakunya akad tu tadi, akad nikah berlaku, maka kita kena belajar untuk mengenali pasangan kita dengan lebih dekat. Mengenali kerja dia, mengenali tingkah laku dia, mengenali cara fikiran dia. Jadi semua itu perlukan masa untuk saling memahami itu tadi. Cuma bila sekufu tu berlaku dari awal, maka lebih mudah
untuk kita bersama. Sebab tu orang suka. Contoh, artis nak kahwin nak cari artis juga. Doktor nak kahwin nak cari doktor juga. Peguam nak kahwin nak cari peguam juga. Kenapa? Sebab pada dia mudah, orang ni dah faham. Orang ni dah faham cara kerja dia, orang ni dah faham bahasa percakapan dia, orang ni dah semua benda dia dah faham. Jadi tak susah. Tetapi kalau ditakdirkan jodoh itu berlaku sebaliknya, takkan kita nak menyalahkan takdir pula. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa engkau bagi artis kepada aku? Aku ni latar belakang ustazah, aku dapat artis. Tetapi sebenarnya di situlah sebenarnya kita lihat indahnya sebuah perkahwinan, iaitu proses mengenali. Kita kalau kita dah kahwin 10 tahun pun, kita masih belum kenal lagi pasangan kita. 20 tahun, saya yang dah 30 tahun lebih, ada lagi benda-benda baru dalam pasangan. Oh, macam ni rupanya ada lagi sisi-sisi yang kita belum kenal pasangan kita. Itu seronoknya perkahwinan itu, iaitu saling mengenali. Betul lah juga tu, macam cerita macam Fadil berlakon selalu kan dalam drama. Saya lagi. Mak saya tunggu. Okey. Dia kalau episod 1 lain. Dia dah cerita dia episod 2 lain. Begitu juga hubungan rumah tangga kan. Kalau sama je monotonal sehari-hari dah berlagak dah. Tak best lah kan. Hidup ni kena sikit-sikit kena ada masalah juga. Tak ada masalah pun tak seronok juga kan. Okey. Jadi ini yang kita nak kongsikan juga bersama dengan anda penonton. Sejauh mana sebenarnya anda faham tentang apa yang dimaksudkan tentang sekufu ini? Apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai. Pandangan saya sebenarnya sekufu tu sebenarnya wajarlah. Sebab bukan apa, kalau sekufu ni lebih mudah kalau lebih faham, lebih boleh toleransi sebab dia pasangan kita ni memang tak boleh jauh sangat beza dengan kita kan. So kira macam kalau sekufu ni contoh bukannya setakat waringgi saja kan, mungkin dari segi pemikiran, mungkin kadang-kadang tu minat. Dan kadang-kadang tu latar belakang pun lebih penting lah supaya kita boleh senang nak blend sama ada dengan keluarga kita dengan keluarga pasangan. Untuk mendapatkan pasangan, kita kena pastikan banyak persamaan antara kita lah. Dari segi kerjaya, dari segi hobi, dari segi pendapat dan sebagainya. Tapi it depends dekat masing-masing lah. Sebab ada setengah orang mungkin time bercinta lain dia punya perangai kan. Along the way pun lain dia punya perangai. So better kenal dulu dan tengok sama ada keserasian ataupun persamaan tu lagi better lah. Bagi saya sekufu tu penting lah. Jadi kalau macam tadi cakap kan, bagai sekufu pada pemikiran. Jadi kalau kita tak sama level pemikiran kita tu, nanti benda tu akan nanti waktu kita dah kahwin nanti akan ada salah fahaman. Jadi kita nak sampaikan tu tak sama maksud dengan apa yang dia fahamkan. Jadi sekufu tu penting lah. Itu dia rata-rata pendapat mereka bersetuju dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini dan untuk terus kita memahami tentang pentingnya sekufu dalam rumah tangga ni, kita tanyalah pada pasangan kita ni. Betul. Ozom dulu sebab tadi soalan. Saya lah katanya. Okey, baik. Boleh macam tu. Boleh. Menarik untuk hari Jumaat ni. Kita nak tanya pada Fazrin dan juga Marina sendirilah. Okey, baik. Katalah bagaimana pada peringkat awal panduan untuk kita berkahwin mencari jodoh, sekufu tu memang sekufu lah. Jadi macam mana kita nak tahu bila mana adanya sekufu ataupun persamaan? Pasal macam kita kata dia berbagai status, pendapatan, pemikiran nampak memang macam dah tak sama sangat lah. Kan itu hari tempoh hari kan, betul tak? Kan? Tapi macam mana nak tahu sebenarnya, oh baiklah kita boleh teruskan kerana ada persamaan di antara kita? Okey, kalau macam saya sendiri masa sekarang kita dah kahwin berapa belas tahun 12 kan? 12 tahun. Berhati-hati. Awal kan anniversary hari tu. Berhati-hati. Anniversary pun lupa. Sibuk sangat kerja. Betul. Lepas tu tiba-tiba dapat mesej kan. Dapat mesej happy anniversary. Mati aku. Dah pukul 1 petang ni. Tak wish langsung. Tak tahu macam mana. Tak tahu macam tu sampai awak Jadi dah 12 tahun tu sebenarnya saya belajar macam ni. 12 tahun dah 12 tahun. Lepas tu mengenali dia semua dekat 15 tahun. Sebenarnya sampai sekarang pun saya masih tak kenal dia. Saya terkejut, kenapa dia kena macam ni? Kenapa dia kena fikir macam ni? Tapi saya terapkan diri saya sendiri pun tak sempurna. Takkan saya nak expect untuk isteri saya pun sempurna macam saya. Kan, jadi saya kena terima kelemahan dia dan dia pun saya harap dapat terima kelemahan saya dan sama-sama kita perbaiki kelemahan tu. Jadi macam baru-baru ni kita ada juga bertengkar sebab kita orang baru buat satu bisnes baru. So ada a few things macam yang adalah macam dia cakap A, saya cakap B, dia cakap C. Kan, lepas tu
kadang-kadang tu suara tertinggi. Sampai dia menangis juga gitu kan. I tak suka tau you tinggi suara. Macam, I rasa I tak tinggi suara. I macam biasa je kan. Lepas tu, the next day, I janji setahun ni I try ubah. I tak tu. Seminggu je, nangis balik. Seminggu je. Tapi ni pengakuan jujur. Tak, seminggu je balik kan. Lepas tu saya cakap dia, kita buat kod macam ni lah. Kalau you rasa I tertinggi suara sebab I rasa I tak tinggi suara. Kalau cakap I tertinggi suara, cakap you dah janji. Okey, nanti I terus minta maaf on the spot. Tapi sampai sekarang macam dah tak terkeluar. Mama Mana dah sambung cakap dah sambung apa? Soalan Abang Fahrin tadi, macam mana tahu kita perfect untuk each other kan? Itulah tu nak dapatkan sebab mana. Okey, Mama ada jawapan sendiri. Tapi kalau mungkin Mama boleh jawab juga. Tapi kalau kita lihat daripada apa yang Fazrin kongsikan daripada awal perkenalan, daripada bertunang sampai berkahwin, kalau kita kirakan untuk mencari titik tengah persamaan tu, banyak juga yang Faz dah letak ke tepi. Jadi segi lakonan dah memang tak aktif. Kemudian kebanyakannya anda lakukan berdua sama. Pergi naik motor ride sama-sama walaupun dah anak 2, anak 3 kan sebelum ni. Kemudian pergi hiking bersama dan sekarang ni juga membuat pekerjaan tu pun bersama. Jadi mungkin ini juga antara yang kita lihat tentang bagaimana kita berusaha untuk mencari titik tengah ataupun bab kata Fadil sekufuan itu. Jawab. Tak dengar. Cakap, awak dah buat saya nangis. Dia suka bully. Memang. Dia suka pun anak dia tapi dia pun sama. Saya rasa sebab tu memang dia kena bekerja dengan saya sahaja. Sebab saya je boleh mencari sekufuan dia. Marah dia berbahasa. Itu. Sebab saya bukan nak cakap lah, tapi toleransi tu yang paling kena sangat-sangat tinggi dengan Muhammad Fazrin, Muhammad Rafi ni. Dia fikir dia punya toleransi. Kita punya toleransi. Betul. Tapi itu dah dia. Itu pun punca kerjasama. Mana-mana pergi pun bersama. Itu pun salah satu cara kita orang untuk jaga hubungan kan. Sebab kerja dia macam ni, jadi dia pun faham. Dia akan bawa saya pergi mana-mana sebab dia dalam masa yang sama risau. Apa yang saya akan fikir sebab saya sendiri tahu pergaulan dia macam mana. So daripada awal saya kenal dia, mana dia pergi dia memang akan bawa saya. Alhamdulillah. Sampai ke hari ini apa dia buat semua dia bawa, memang saya akan join. Siapa nama anak yang pecahkan Pak Rizkin Hak. Hak kan? Saya tahu dah perangai siapa. Lagi satu, kalau nak tu kita orang punya sekufu kan. Saya langsung tak ada rahsia dengan dia sebab kadang-kadang bila kawan-kawan tu kadang dia orang pun tak tahu gaji laki dia, tak tahu gaji bini. Macam dia password saya semua A to Z dia tahu. Dia jaga semua. Dia jaga semua kan. Tapi ni kita boleh buat satu topik lain juga lagi. Bagus ni. Kita tahu pasangan kita tahu kan. Pada saya sebab saya dah share semua benda dengan dia. Kenapa benda tu pun dia tak tahu IG saya punya password semua. So ambil lah semua. Okey. Baik, doktor. Okey, saya nak tarik sikit ke belakang lah tentang sekufu dan pentingnya. Okey, ni mereka dah berkahwin, memupuk. Tetapi kalau katalah mereka yang masih lagi sedang mencari jodoh, bagaimana mereka nak tahu ataupun sedar kita berkawan, rasanya macam tak sekufu. Dan risiko kalau meneruskan juga sesuatu yang tak sekufu tu. Okey, sebab tu kalau kita lihat dalam Islam, bila kita nak cari pasangan, yang pertama kita tengok adalah agamanya dulu. Kan? Yang kedua kita tengoklah dari segi keturunan dia, kan? Kita kena tengok dari segi pendapatan dia, kita kena tengok semua, kan? Dari segi akhlak dia, semua tu kita kena tengok, kena ukur. Tetapi kita kena faham juga, kadang-kadang berlaku contoh macam saya sendiri, bila dah ditakdirkan anak nak kahwin adalah orang yang bukan Islam nak masuk Islam. Jadi dari segi agama nak sekufu memang tak sekufu lah, cuma dia baru masuk Islam. Jadi dia menyebabkan banyak cabaran untuk mendidik orang yang baru memeluk agama Islam, memahami agama Islam itu tadi. Jadi di situ kalau kita nak ambil sekufu daripada agama tak ada, kan? Sebab dia baru masuk, dia tak kenal dia daripada agama lain. Tetapi benda itu menunjukkan apa? Menunjukkan dalam perkahwinan itu semua benda kalau kita dah suka, kita dah sayang, maka kita kena cari cara untuk jadi sekufu tu tadi. Macam inilah kan, kalau kita tengok seorang dengan dalam bidang industri artis kan, yang seorang lagi dalam industri lain, tetapi kerana sayang, kerana mahu melihat perkahwinan itu berpanjangan dan bahagia, maka kita cari titik persamaan dan meraihkan perbezaan. Jadi insya-Allah akan bahagia. Mencari titik persamaan, meraihkan perbezaan. Itu penting sekali. Dan ini komen daripada penonton kita sama dengan apa yang Fazrin dan juga Marina kongsikan tadi daripada Alisha Maisara.
katanya susah untuk mencari yang sekufu dan susah untuk menyesuaikan diri dengan pasangan yang tak sekufu. Tapi hakikatnya kita perlu ada sikap toleransi dan sabar atas setiap ujian yang diberikan. Ujian dalam pasangan mesti ada. Terhilang pula. Tak kira dari orang luar atau keluarga sendiri, masya-Allah hujungnya akan ada cahaya kebahagiaan. Itu tadi kan kalau kita lihat bagaimana Faz dengan juga Mar sendiri mencari titik tengah, berusaha untuk memperbaiki dan untuk mencari melakukan segala-galanya bersama. Mungkin di penghujung perbincangan ini juga anda boleh kongsikan sesuatu kepada penonton. Dalam hubungan rumah tangga ini pasti setiap hari akan ada pasang surutnya. Ada hari kita gembira, hidup ni takkan sentiasa ke atas. Ada hari kita kat bawah, kat tepi, kat kanan kan. Jadi bagaimana anda berdua sentiasa mencari jalan untuk mengharmonikan hubungan rumah tangga dalam topik konteks kita hari ini, sekufu. Okey, macam yang saya cakap tadi lah, kalau nak cari yang sempurna memang takkan mustahil. Dia akan ada kelemahan dia, saya akan ada kelemahan saya. Jadi kalau macam cara saya akan terus confront. Kan kalau nampak dia tu saya tapi ambil masa jugalah 2-3 hari nak confront tu. Tapi bila saya confront dia akan melilih lain mata. You kenapa? Kenapa you cakap dengan I macam ni? So pada saya confront tu penting. Maknanya kalau dah tengok berterus dia terang berterus terang. Bila dia cakap tu terus tu cari solution terus. Jangan biarkan benda tu drag terlalu lama. Dia kalau pendam-pendam ni. Yes. Sebab itu pengalaman ya, betul lah. Jangan betul. Suami si jangan pendam-pendam. Tadi ada penonton dia kata banyak betul curhat guys hari ni. Okey, Mar boleh kongsikan Mar. Tapi betul, saya setuju juga dengan suami saya. Penting maknanya kita jangan pendam tu memang paling penting sebab biasanya jadi masalah bila kita pendam makin lama makin teruk. Bila dah terlampau jauh tu susah dah nak patah balik kan. Jadi satu juga saya selalu ingatkan diri, kadang-kadang memang kita rasa banyaknya saya kena toleransi dengan suami kan, tapi bila kita fikir sebenarnya kita rasa diri kita macam tu, sebenarnya suami kita pun sama. Cuma kita punya batas mungkin berbeza. Saya punya toleransi bahagian ni, toleransi dia bahagian dia. Kadang-kadang saya rasa banyak pasangan rasa macam dia je yang banyak bersabar. Dia tak fikir pasangan dia macam mana. Itulah maknanya kesimpulannya yang paling penting memang toleransi. Kita kena cuba faham pasangan. Sekala ni Fazrin nangislah. Pas maknanya bukan Mar je fikir. Dia pun fikir juga. Awak pun fikir banyak toleransi dengan dia saya banyak toleransi. Dia fikir juga. Dia fikir. Okey dok, rumusannya untuk hari ini. Silakan. Kita macam inilah. Sebenarnya kalau kita lihat apabila kehidupan, peristiwa ke apa yang berlaku, kita kena lihat sesuatu itu, kita boleh lihat daripada pelbagai sudut pandang. Mungkin bila kita pandang daripada satu sisi pandang, mungkin kita rasa macam tak patut berlaku begitu, tak sesuai dan sebagainya. Tapi cuba kita ambil daripada sudut pandang yang lain. Jadi bila kita lihat daripada pelbagai sudut pandang, maka kita kena lihat apakah untungnya kita kalau kita ambil daripada sudut pandang yang berbeza daripada yang kita tak pernah pandang sebelum ini. Jadi bila kita mula buka hati kita, berlapang dada untuk lihat daripada sisi pandang orang lain, misalnya kita isteri, suami punya pandangan macam mana, kalau mak mertua punya pandangan macam mana kan. Jadi bila kita lihat daripada sudut pandang lain, apa yang boleh menguntungkan perkahwinan kita, maka kita boleh buat keputusan yang lebih bijaksana dalam melayari bata perkahwinan. Itu satu rumusan yang cukup lengkap. Tapi saya minta maaf, saya nak selit sikit satu soalan tentang tadi kita dah bincangkan dari awal tadi. Kadang-kadang bila kita terlalu memikirkan konteks-konteks yang sebegini, ada orang akan rasa rendah diri. Saya tak boleh nak berkawan dengan orang A kerana saya rasa saya punya tahap pemikiran dan pembelajaran sampai rezekinya sampai sini. Sebab kadang-kadang kita pun tak memilih kehidupan kita juga. Kadang mungkin kita tak dilahirkan dalam keluarga yang serba-serbi senang kerana ada pengorbanan-pengorbanan yang perlu dilakukan. Kadang-kadang ini membuatkan seseorang individu itu rasa rendah diri. Bagaimana doktor kita nak bantu juga mereka yang mungkin ada kekurangan dari sudut-sudut sebegini? Okey, bila kita lihat apabila seseorang itu ambil kita sebagai pasangan, sebenarnya dia ada sesuatu di mata dia yang dia nampak, di hati dia yang dia suka. Jadi kenapa kita asyik memikirkan bahawa aku ni tak sempurna, aku ni ada kekurangan, latar belakang keluarga aku berbeza dengan dia. Sedangkan tanya dia sendiri, kenapa awak pilih aku? Saya kenapa awak suka saya? Ramai lagi yang lain, kenapa saya yang dipilih? Jadi bila dia beritahu kenapa dia suka kita, itulah sebenarnya permata yang kita perlu pegang
faham dan percaya yang boleh membawa kepada kebahagiaan. Okey. Jawab misalnya soalan awak tu. Tak, kita menyantuni penonton-penonton kita yang lain juga. Tak semua nasibnya tak semua nasibnya indah. Kan kadang hidup kita ni kan berbeza-beza. Kadang-kadang kita pun banyak sangat berfikir. Betul-betul. Macam fikir tu. Ya, betul. Baik. Tapi awak tak curhat kan? Tak ada. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Rasa tak cukup betul masa sebab ketiga-tiganya berkongsikan buah fikiran yang sangat-sangat kalau dapat dijadikan manfaat juga kita harapkan kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Tengku Asmadi, Fazrin dan juga Sharifah Malinah bersama kita pada hari ini. Baik, untuk para penonton ada banyak lagi perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda, jadi pastikan anda jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Hari ini. Bersama saya di Wanita Hari Ini dan ini cukup istimewa. Kita menerima kehadiran kembali seorang yang cukup istimewa bersama kita dari Jamu Jelita. Kita bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Atira, apa khabar? Khabar baik. Farin, apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Semakin cantik, semakin ramping. Alhamdulillah. Okey, baik. Hari ini produk-produk daripada Jamu Jelita. Silakan. Okey, terima kasih banyak Farin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat Hari Raya kita ucapkan. Farin, kita masih dalam mood raya orang kata. Betul. Dan pastinya Atira percaya sekarang setiap minggu jemputan open house memang banyak. Dan Atira sendiri pun memang tak akan tolak. Sebab kita tahu juara raya adalah makanan yang kita akan makan setahun sekali. Memang semuanya sedap Farin, lontong, lemang, rendang dan sebagainya. Dan tak dinafikan Atira tahu menu-menu sedemikian ataupun orang kata apa makanan yang berminyak, berkolesterol, yang manis-manis ni memang orang kata apa menjadi kegemaran kita walaupun kita tahu banyak keburukannya. Dan apa yang tak share kepada anda, ramai yang kongsi dengan Atira lepas raya ni ada masalah berat naik mendadak Farin. Ramai yang call DHQ tanya apa yang mereka boleh buat untuk dapatkan kembali berat badan ideal. Jadi hari ini Jamu nak kongsi dengan anda bahawa tak perlu risau lagi nak makan banyak ataupun orang kata apa ada masalah suka makan tapi susah lawas sehingga berkesan pada berat badan sebab Puak Fiber merupakan produk yang orang kata apa minuman serat yang akan bantu anda untuk ada perut yang lebih sihat, ada sistem pencernaan dan penghadaman yang lebih sihat dan bantu pastikan anda capai berat badan ideal. Dan kenapa kita kena pilih serat? Sebab serat ni kita tahu kalau kurang dalam tubuh, keberangkalian untuk berat naik sangat tinggi sebab kita menyimpan sisa makanan dan toksin dalam perut Farin. Jadi dengan adanya serat dari Psyllium Husk, ia bantu serap segala toksin dan singkirkan orang kata apa segala toksin, sisa makanan yang tidak terhadam supaya tidak ada yang tersimpan dan jadi punca berat susah turun, susah nak berfashion dan kadang-kadang tu nak timbang berat pun takut. Jadi ini adalah produk yang anda percaya kalau kita ada sistem penghadaman yang sihat, perut yang sihat, barulah kita mudah orang kata apa capai berat badan ideal, nak berfashion pun senang, tak ada lagi masalah orang kata apa takut nak timbang berat dan sebagainya. Dan apa yang istimewa tentang produk Puak Fiber nak share kepada anda, atas sendiri amalkan dah turun 12 kilo. Wow, dulu boleh nampak? Boleh nampak kan? Dulu berat atas 68, 69 kilo, sekarang atas dah 55, 54 kilo. Jadi apa yang tak share kepada anda, kalau amalkan konsisten, jaga makan, memang anda boleh dapat berat badan ideal. Dan Atira nak tunjukkan kepada penonton sebenarnya bagaimana cara serap ni bantu anda untuk menyerap segala sisa makanan. Jadi ada demo sikit Farin. Okey, silakan. So Atira nak tunjuk. Atira nak tunjuk kepada penonton macam mana sebenarnya serat ni bantu untuk anda orang kata apa singkirkan semua sisa makanan. Jadi depan Atira adalah air yang berisi minyak. Jadi penonton boleh bayangkan minyak ni adalah toksin atau sisa makanan kita. Jadi dalam Puak Fiber ada serat Psyllium Husk. Jadi fungsi serat Psyllium Husk ni, serat ni lah yang akan bantu meresap segala toksin, sisa makanan yang mana yang tersangkut dalam badan kita ataupun tersimpan gara-gara kita ada masalah tidak lawas dan akan bantu dicernakan ataupun dikeluarkan melalui sistem perlawasan. Maknanya lapisan minyak yang atas ni yang atas ni. Jadi dia akan berkumpul semua, dia akan serap semua sisa toksin, sisa makanan tu, kemudian dia akan keluarkan melalui perlawasan. Sebab tu Atira cakap sistem perlawasan yang sihat sangat penting, sistem penghadaman yang orang kata apa yang sihat sangat penting sebab ia bantu kita ada perut yang lebih sihat, tubuh badan yang lebih ringan dan yang paling penting kadang-kadang bila kita ambil sambil benda ni itulah punca kita ada masalah saiz fizikal tidak seimbang ataupun berat badan tidak ideal. So boleh lihat macam mana. Dah jatuh ke bawah tu maknanya dah diserap lah. Betul. Okey. Yeah. Baik, cukup menarik sekali. Seterusnya. Okey, seterusnya bila kita bercakap tentang tubuh badan atau percaya penjagaan kulit sangat penting. Jadi Puak Beauty Nest ni kita memilih sarang burung dan juga buah mulberry sebagai bahan utama sebab sarang burung dan mulberry terkenal sebagai buah-buahan super antioksidan. Dan kita tahu bahan antioksidan ni mampu menetralkan radikal bebas. Orang selalu beranggapan kulit rosak kerana produk saja. Tetapi boleh jadi kerana kita ni terdedah dengan radikal bebas, debu, kotoran, kadang-kadang tu merokok pun asap-asap rokok terkena pun boleh menyebabkan kulit kita bermasalah. Jadi dengan bantuan super antioksidan
ataupun bahan yang terbaik dalam Puak Beauty Nest ni bantu anda untuk melambatkan kronologi penuaan sebab ada sarang burung, bantu anda orang kata apa atasi masalah kulit serta bantu anda ada kulit yang lebih sihat, lebih cantik orang cakap. Jadi wanita dan lelaki boleh amalkan kalau nak kulit yang cantik. Puak Beauty Nest ni sangat murah Farin, berharga RM39.90. Dan yang terakhir buat hari ni Slimmix. Ini adalah produk yang rasa boleh menjadi kegemaran rakyat Malaysia sebab ramai dekat Malaysia yang nak diet tapi acah-acah diet pun ada, yang diet separuh diet pun ada, tak menjadi orang cakap. Jadi Puak Slimmix adalah meal replacement yang kita formulasikan dengan menggunakan bahan utama sebagai protein. Kita pilih pea protein sebab pea protein bantu menurunkan hormon lapar kita iaitu hormon ghrelin. Kadang bila hormon lapar kita tinggi, kita akan ada orang kata apa potensi untuk makan. Dan itu salah satu punca kenapa kita ada masalah cepat sangat orang kata bila timbang tu naik tinggi je kan. Betul. Jadi apa yang nak share kepada anda, kita pilih pea protein sebab menurut pakar pemakanan protein boleh mengurangkan rasa lapar, bantu kawal selera makan dan bantu mengenyangkan supaya kita tidak makan berlebihan. Jadi kalau nak diet, kita kena pastikan kita kenyang. Dan nak pastikan kita kenyang, kita kena pilih orang kata apa makanan yang lebih sihat, lebih bernutrisi orang cakap. Sebab tu dalam Slimmix, kita menggunakan pea protein untuk bantu anda ada diet yang lebih menjadi lebih berkesan, yang seimbang orang cakap. Okey, baik. Dan ada yang bertanya lagi, Tira, tentang Puak Fiber ni. Berapa diskaunnya ni? Okey, sebenarnya Puak Fiber ataupun Puak Slimmix, apa yang tak share kepada anda, diskaun memang ada tapi boleh diamalkan bersama. Untuk kesan yang lebih baik, amalkan Puak Fiber selepas makan. Dan Slimmix ni rasa macam bila-bila masa tak nak makan berat, nak diet, boleh amalkan Puak Slimmix sebagai meal replacement. Dan Puak Fiber berharga RM30.90, sekarang diskaun RM29. Sangat murah. Dan Slimmix berharga RM38. Puak Beauty Nest berharga RM39.90. Semua orang tahu Jamu Jita terkenal dengan tagline kami produk berkualiti dengan harga mampu milik. Semua ni terjual bawah RM50 Farin. Sangat murah. Nak lagi murah boleh dapatkan di kedai jamu, di Shopee dan Lazada ataupun belian secara online di www.jombai.my. Okey, berbagi masa ni pesanan untuk mereka yang sibuk nak makan-makan raya, open house dan sebagainya. Okey, buat anda yang orang kata apa masa terdekat ni, kalau boleh, kita tahu kita ada masalah orang kata apa sebelum puasa tu dah jaga badan dah cantik, tiba raya dah naik pula kan. Jadi boleh dapatkan Puak Fiber. Ada sarankan minum bersama Puak Slimmix, lagi dapatkan kesan yang berganda, kesan yang orang kata apa optimum. Dan seterusnya nak kulit yang cantik, jangan lupa dapatkan Puak Beauty Nest. Jamu Jita dah 11 tahun di pasaran. Semestinya produk yang selamat penggunaannya, ada pengkelasan makanan dan produk yang ada uji kaji makmal. Boleh amalkan tanpa was-was, dijamin berkesan, harga sangat murah, sesuai untuk semua peringkat usia. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Nur Tira dan terus bersama dengan kita di Wanita Sama-sama hari ini. Baik, kita terus saja bersama dengan persembahan artis jemputan kita pada hari ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Engkaulah wanita yang pertama aku jatuh cinta. Kau cantik dan menawan, menusuk jiwaku. Senyumanmu penuh rindu, kau selalu ada di sisiku, menemani tiap detik, tiap waktu. Engkaulah wanita yang pertama aku jatuh cinta. Walau kan bersedih, ku berduka, sentiasa ada. Engkaulah wanita yang terakhir, ujung masa tetap hadir, kasih dan sayangku jaga. Dengarkan melodi, biarkan masa mengukur. Kasihku padamu takkan luntur, penuh rindu, kau selalu ada di sisiku, menemani tiap detik, tiap waktu. Engkaulah wanita yang pertama aku jatuh cinta. Walau kan bersedih, ku berduka, sentiasa ada. Engkaulah wanita yang terakhir,
sumpah. Akulah wanita yang pertama engkau jatuh cinta. Engkaulah wanita yang pertama aku sentiasa ada. Kaulah wanita yang terakhir untuk masa tetap lebih kasih dan sayangku jaga. Dengarkan melodi cinta. Wow. Saya kira lagu ni memang sangat-sangat enak. Bait-bait liriknya dan juga melodinya memang kalau ada orang lah kan yang baru-baru berkenalan, bercinta ataupun nak kahwin kan, kalau pasangannya bagi lagu ni, mesti ia akan membibitkan lagi rasa cinta. Tahniah Ahmad Fadlin di atas kelahiran single terbaru ini. Mungkin boleh cerita sikitlah tentang single terbaru ni, sebab kabarnya lagu ini ada kaitannya dengan isteri awak. Yang baru mendirikan rumah tangga kan? Betul. Okey, sebenarnya lagu ni memang kita orang plan pun untuk buat untuk dapatkan dapatkan vibe nak kahwin tu ataupun vibe yang baru-baru nak bercinta tu, memang kita nak ketengahkan ke arah situlah. Dan lagu ni juga alhamdulillah ada sedikit lah kita ambil daripada suara isteri saya sendiri. Ya, ada sikit kita dengarkan. Ni yang berlakon ni isteri ke? Bukan. Itu talent. Ramai yang confuse sebenarnya, tapi bukan. Suara saja. Suara saja, betul. Okey, kenapa awak memilih untuk kalau saya melalui pembacaan ada mengatakan bahawa awak ni memang sesuai untuk membawakan lagu-lagu yang berkonsepkan pop ballad, pop Indonesia dan sebagainya kan? Adakah memang sengaja memilih lagu-lagu yang berkonsepkan begini kerana ia memang antara lagu-lagu yang sering ataupun suka didengari oleh pendengar-pendengar? Dia salah satu memang minat saya ke arah situ. So memang saya nak ketengahkan lagu yang orang kata pun macam lebih sweet. Lebih kalau orang-orang dengar macam lagu ni memang sweet lah, kita nak dengar untuk lagu orang kahwin. So saya nak ketengahkan ke arah situlah sebenarnya. Dah berapa banyak orang kahwin lagu ni anda nyanyikan? Buat masa sekarang, kalau saya baru 2 kali lah. Baru 2 kali. So, lagu ni pun baru saja kan? Betul, baru beberapa bulan saja. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan juga sepanjang pembikinan klip video ini, macam mana ideanya, kalau boleh dikongsikan sedikit. Okey, pembikinan muzik video ni memang fully daripada 360 production. So mostly memang dia dah cakap awal-awal dah yang katakan lagu ni memang berkonsepkan tentang perkahwinan. So jalan cerita pun diorang dah buatkan konsep diorang dah. Dari mana dalam muzik video tu kita nampak macam mana mulanya perkenalan diorang sampailah ke dalam situasi rumah tangga tu. Okey. Dan Ahmad, mungkin Ahmad boleh kongsikan sedikit tentang perancangan masa depan Ahmad sendiri kan. Kalau ini dah keluarkan satu single yang berkonsepkan sebegini, adakah di masa akan datang single-single yang akan dikeluarkan juga akan berkonsepkan lagu-lagu sebegini ataupun nak cuba sesuatu yang berbeza? Kalau bagi saya, pendapat saya, memang saya always nak cuba sesuatu yang baru. Saya nakkan cabaran baru. So insya-Allah mungkin pada masa yang akan datang saya akan cuba buat generate atau bukan cuba buat lah, saya cuba datangkan dengan idea-idea baru ataupun yang lebih lebih fresh untuk tengah di luar sana. Nak tahu idea-idea baru dan juga lebih fresh ataupun bagaimana caranya untuk terus mengikuti perkembangan Ahmad. Mungkin Ahmad ada nak buat showcase ke, ada meet and greet dengan peminat dan sebagainya. Bagaimana cara penonton-penonton dan juga peminat-peminat Ahmad ni nak mengikuti perkembangan Ahmad? Okey, bagi penonton-penonton dan pendengar-pendengar di luar sana, jika anda ingin mengenali saya ataupun nak mendekati saya ataupun nak tahu tentang perkembangan saya, korang boleh follow social media saya, IG, TikTok, Twitter, Facebook, semua korang boleh follow. Korang just type saja AMAD-FADLIN, Ahmad Fadlin. InsyaAllah kita jumpa kat sana nanti. Okey, ada buat live TikTok ke selalu? Ada juga kadang-kadang. Ada lah. Jadi bolehlah berkenalan tanya, nak boleh. tips dan sebagainya. Okey, kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Ahmad. Semoga lagu ini akan terus meletup-letup, mungkin dipilih sebagai runut bunyi dan sebagainya. Amin insya-Allah. Jadi kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Abalong yang sedang duduk santai di sana. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kepada semua yang terus setia bersama kami sehingga ke penghujung siaran kita pada hari ini. Ya, dan nampaknya
kita telah pun sampai di penghujung siaran pada hari ini. Dan hari ini hari Jumaat, Farin, masih lagi berkesempatan kalau anda yang mungkin terlepas pandang, yang terlupa nak meraihkan Hari Ibu, kalau ibu kita jauh, tak berkesempatan nak balik kampung ke di hujung-hujung waktu ni, tak apa. Kita sekarang ni ada teknologi yang moden. Kita boleh telefon dan kita boleh juga buat panggilan video. Tak buat panggilan video segan, kita rakam video, kita hantarlah kepada ibu kita, yang mana pada hujung minggu ini kita akan meraihkan sambutan Hari Ibu. Dan kami di Wanita Hari ini tidak ketinggalan untuk sama-sama meraihkan ibu-ibu yang kita cintai ini, yang mana rakan kita dah pun meminta anda penonton-penonton untuk menghantar gambar-gambar kenangan terindah anda bersama dengan ibu anda di Instagram WHI TV3. Masa ini sempat untuk lakukannya, hantarkan gambar sama ibu anda di Instagram WHI TV3, dan itulah juga yang akan kami bawakan pada hari esok, insyaAllah istimewa Hari Ibu pada WHI hari Sabtu, jam 12 hari esok. Kita raikan ibu-ibu ini, tak apalah kalau mungkin anda tinggal dengan ibu saudara ke, ibu angkat ke. Kalau anda nak raikan mereka, anda boleh terus hantarkan komen gambar-gambar istimewa anda bersama dengan kami. InsyaAllah esok kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk meraikan. Ibu engkaulah ratu hatiku, syurga di bawah tapak kaki ibu. Bercakap tentang ibu, wanita yang hebat, memang terus layak untuk terus dihargai, tidak mengira masa dan juga hari. Dan kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton yang terus setia bersama dengan kami sepanjang siaran 1 jam ini. Dari jam awal 12 tadi sampailah ke hujung ini. Sebentar lagi, bagi yang nak pergi menunaikan solat Jumaat, berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa untuk makan tengah hari anda penonton. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk minum air yang banyak, kekal hidrasi. Kerana musim panas sekarang ni kan, walaupun kita rasa macam kita tak haus, kita kalau boleh kita keratlah minum kan. Dan pastikan anda jaga diri anda walau apa anda lakukan dan ke mana anda pergi selepas ini. Baik, kita jumpa lagi esok jam 12 tengah hari. Kami tinggalkan anda sini, jaga diri, banyak-banyakkan berdoa, penuh keberkatan, penuh kerahmatan. Assalamualaikum. Bye. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari